Assalamualaikum dan salam bahagia warga bola sepak Malaysia. Sekali lagi kita bertemu di dalam program Kepala Bola. Program yang akan menyingkap tabir bola sepak Malaysia dan ianya dilakukan bukan untuk mencari salah, mengkritik ataupun untuk condemn sesiapa. Tetapi kami lakukan untuk melihat secara objektif, secara logik dan relevan realiti semasa di dalam senario bola sepak kita. Kami lakukan ini juga agar peminat semua lebih berpengetahuan, lebih arif tentang selok-belok perjalanan bola sepak Malaysia. Episod kali ini, yang kedua, akan menyambung penilaian kita ke atas Liga Profesional Malaysia. Di episod ini, kriteria kedua ialah kita akan melihat sama ada Liga Bola Sepak kita ini mampu untuk merangsang aktiviti ekonomi yang berkaitan. Dan kita akan juga melihat kriteria yang ketiga, iaitu adakah Liga kita setelah berjalan sekian lama mampu untuk menarik penaja-penaja untuk melabur di dalam aktiviti bola sepak. Sebelum itu, kami mendapat banyak pertanyaan tentang bagaimana untuk memberi maklum balas atau komen ke program ini. Untuk tujuan itu, kali ini kita akan berkongsi dengan para peminat semua alamat email kami agar peminat-peminat dapat berkongsi komen-komen dan maklum balas dengan kami. Tetapi ingat, program ini merupakan program yang berpendirian secara neutral. Pastikan komen-komen Anda positif, membina dan tidak mengkritik sesiapa. Kriteria kedua di dalam penilaian kita ialah kita ingin melihat sama ada liga kita ini mampu merangsang ekonomi dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bola sepak. Secara global, industri sukan memainkan peranan yang besar dalam aktiviti ekonomi. Namun di Malaysia ini, industri sukan merupakan satu industri yang masih muda. Masih belum mencapai tahap kematangan berbanding dengan negara-negara lain. Industri bola sepak di dunia dikatakan ialah penyumbang di ranking yang ke-17 di dalam ekonomi global. Namun di Malaysia, industri bola sepak itu sendiri, kalau kita perhatikan, tidak ada sumbangan ketara kepada penjanaan ekonomi di Malaysia. Tidak gagal, tapi masih belum berjaya lagi untuk merangsang industri dan ekonomi negara kita khususnya. Yang pertama ialah industri sukan. Komponen industri yang pertama ialah facilities, kemudahan sukan. Kita dapati Liga Bola Sepak Negara masih lagi bergantung kepada stadium-stadium yang dibina oleh negeri-negeri, stadium yang dibina oleh majlis bandaraya dan sepertinya. Masih belum ada lagi liga bola sepak ini memiliki stadium mereka tersendiri, stadium khusus, stadium yang digunakan untuk berniaga dalam bola sepak. Itu yang pertama. Yang kedua ialah komponen yang kedua ialah tentang barangan sukan. Dalam industri, barangan sukan sangat penting, termasuk jersey, bola itu sendiri, dan berbagai-bagai alatan kecergasan yang berkaitan dengan bola sepak. Liga Bola Sepak Negara masih belum memiliki, masih belum dapat mencetak dan menjual barangan jersey mereka sendiri. Kalau kita lihat seperti
Manchester United dan banyak lagi klub-klub yang lain yang memiliki barangan mereka sendiri, barangan sukan mereka sendiri. Yang ketiga ialah servis ataupun perkhidmatan. Kita dapati bahawa keupayaan Liga Bola Sepak negara kita ini tidak sampai kepada tahap memberi perkhidmatan kepada yang lain, iaitu memberi perkhidmatan kejurulatihan contohnya kepada klub-klub junior bola sepak. Keupayaan klub-klub di dunia yang besar, klub-klub yang besar itu ialah kerana mereka mempunyai klub-klub bawah, beberapa lapisan di bawah klub-klub junior yang mana mereka memberi sumbangan servis, perkhidmatan, kejurulatihan dan sepertinya kepada mereka. Dan ini juga berkaitan dengan perkhidmatan perubatan, perkhidmatan kecergasan yang berkaitan dengan kelab. Jadi dari tiga tadi, facilities, yang kedua adalah barangan dan yang ketiga adalah tentang perkhidmatan, menunjukkan bahawa Liga Profesional Bola Sepak Malaysia belum berjaya lagi. Tidaklah gagal, tetapi belum lagi berjaya merangsang industri sukan negara. Pada pandangan saya, kita masih lagi terlalu kecil, di mana mungkin hanya 20% saja daripada industri ataupun ekonomi di dalam Liga Profesional Bola Sepak Malaysia. Sebab kalau kita tengok 20% tu hanyalah terdiri daripada jualan jersey, jualan cenderamata, tiket bermusim dan juga match day event. Mungkin saya boleh bagi contoh yang terbaru seperti Montong United, yang mana kalau kita baca, Montong United dapat menjana pendapatan dia hampir 80 juta untuk 4 tahun dari pasaran jualan pemain. Jadi bermaksud industri jualan pemain di Thailand berkembang dengan sangat pesat. Jadi di Malaysia saya rasa hanya a few pasukan saja yang dapat membuat jualan jual beli pemain. Dan satu lagi masalah yang kita hadapi adalah stadium yang digunakan oleh semua pasukan ataupun kelab adalah kepunyaan pihak berkuasa tempatan. Event-event ataupun urusan-urusan yang berkaitan dengan stadium untuk menjana pendapatan begitu sukar untuk dilaksanakan. Saya bagi contoh Buriram United di Thailand. Saya rasa mungkin pasukan yang boleh mencapai sedikit apa yang dicapai oleh Buriram United adalah JDT, pasukan Kedah, pasukan Selangor, yang mana mereka mempunyai fan base yang sangat besar. Tetapi kalau kita tengok Buriram United pada 2 tahun yang lepas, dia mencapai jualan 30 juta jualan jersey bagi satu musim. Jika sales sebanyak itu, sebenarnya boleh mewujudkan satu pasukan Liga Profesional di Malaysia. Banyak lagi industri sukan, terutamanya di dalam Liga Profesional kita, masih lagi belum mencapai tahap yang boleh diharapkan. Cadangan daripada saya iaitu persatuan ataupun kelab, kita perlu ubah pemikiran, perlu ada anjakan paradigma yang mana setiap kelab perlu mendapatkan orang-orang yang pakar dalam bidang-bidang tertentu berkaitan dengan industri sukan tersebut, seperti pakar dalam bidang mencari penajaan, pemasaran, promosi, media dan sebagainya, supaya inilah keutamaan bagi kelab-kelab ataupun persatuan-persatuan bola sepak di Malaysia untuk menjana pendapatan ataupun menaikkan industri persatuan tersebut. Dan saya rasa yang paling penting, kita tak perlu melihat jauh ke negara-negara Europe. Kita boleh melihat hanya di seberang negara kita, iaitu Thailand, Indonesia dan juga Vietnam, yang mana dari segi industri ataupun pemilikan kelab masing-masing adalah terdiri daripada ahli-ahli perniagaan yang terkenal dan juga yang maju. Kita teruskan penilaian kita dengan kriteria yang ketiga, iaitu sama ada liga ini mampu untuk menarik penaja-penaja untuk
melabur dan terlibat sama di dalam liga kita. Sejak dari dulu lagi, zaman era semi-pro lagi, perjalanan liga kita tidak sunyi daripada penglibatan penaja-penaja. FAM sendiri mendapat penajaan yang begitu baik dan sekarang ini MFL juga mendapat penaja-penaja mereka untuk membantu menguruskan liga. Pada awalnya, pasukan-pasukan dan klub-klub agak sukar untuk mendapatkan penaja. Tetapi sekarang kita lihat, cuba kita lihat jersey pemain-pemain penuh dengan logo penaja-penaja dan papan-papan iklan di sekitar stadium juga mempamerkan pelbagai-bagai jenis penaja. Kepada pasukan-pasukan, mereka memerlukan penaja untuk memperolehi sumber kewangan. Dan kedua ialah untuk mendapatkan barangan dan juga produk agar mereka dapat kurangkan perbelanjaan. Ketiga, mereka boleh menggunakan penaja-penaja ini untuk menambah publicity. Mereka menumpang iklan-iklan yang dibuat oleh penaja menggunakan logo pasukan-pasukan, sudah tentu ia akan menambahkan publicity. Dan ia juga boleh mempengaruhi keterlibatan peminat melalui program-program yang dijalankan oleh penaja dan juga melalui iklan-iklan penaja. Bagi penaja-penaja pula, mereka menginginkan perkara-perkara berikut untuk menjadikan pelaburan mereka di dalam liga ini berbaloi. Pertama, mereka memerlukan liputan media yang luas. Sukan bola sepak biasanya mendapat liputan media yang baik berbanding dengan sukan-sukan lain di Malaysia. Dan yang kedua ialah mereka memerlukan hak ke atas jenama ataupun logo liga ataupun logo pasukan untuk digunakan ke atas produk-produk mereka. Ketiga, mereka mahukan khidmat hospitality. Hospitality di sini bermaksud layanan yang baik. Pertama, hospitality ialah penaja sendiri ingin menggunakan peluang itu untuk memberi layanan kepada pelanggan-pelanggan mereka yang lain untuk dibawa ke stadium, menonton permainan bola sepak dan sebagainya. Dan di sebaliknya pula ialah penaja memerlukan layanan yang baik daripada pasukan itu tersendiri. Sebagai penaja, mereka perlu dijemput untuk bermesyuarat dan terlibat sama dalam aktiviti-aktiviti pasukan. Satu lagi ialah penaja-penaja ini memerlukan laluan terus kepada peminat atau penyokong kelab tersebut ataupun pasukan tersebut. Penyokong yang ramai akan menguntungkan penaja. Okey? Dan akhir sekali, penaja ingin menjana pendapatan yang langsung hasil daripada jualan produk kepada peminat-peminat mana-mana pasukan yang ditaja. Di Malaysia, senario sekarang ini kita melihat penaja-penaja Liga Bola Sepak makin bertambah. Negeri-negeri, pasukan-pasukan tidak banyak masalah untuk mendapatkan penaja. Apa yang diperlukan ialah untuk meyakinkan penaja-penaja ini untuk menambah jumlah tajaan mereka. Sekarang ini tajaan agak tidak mencukupi untuk mana-mana pasukan mengharungi liga ini tanpa gangguan kewangan. Sekarang kita dengar apa pendapat dan komen-komen daripada pakar mengenai isu ini. Pada saya lebih banyak pada ya lah. Jika lihat secara umum, kelihatan liga kita yang dikendalikan oleh MFL telah menarik minat ramai penaja meskipun berdepan pelbagai masalah. Pada awalnya, contoh pertama, kita dapat lihat pada tahun 2019 apabila MFL berjaya mendapatkan dua penaja utama bagi liga teratas di Malaysia, iaitu Unify bagi Liga Super dan 100 Plus bagi Liga Premier, dan tidak terkecuali Shopee yang juga menaja pada FA, dan ada juga penaja-penaja kecil-kecilan yang juga ingin membantu, ingin juga bersama dengan MFL.
Walaupun anggaran pendapatan yang dimiliki Malaysia tidak begitu banyak berbanding negara lain, namun ia cukup untuk permulaan membawa liga ke tempat lebih tinggi, dan ianya juga boleh menarik minat negara luar untuk menyaksikan liga kita. Contoh yang lain, selain itu, dengan menyediakan hampir semua liga bernaung bawah FAM di berbagai platform media, juga menjadi salah satu penyebab lebih ramai ingin menaja. Jika kita lihat keseluruhan perlawanan Liga Super disiarkan secara live melalui televisyen dan social media. Dengan kehadiran di stadium yang ramai dan juga tontonan tinggi di stesen TV, membuat penaja lebih gairah kerana mereka dapat mempromosikan jenama mereka ke seluruh negara secara tidak langsung. Mengapa Liga kita mementingkan perlawanan besar secara langsung? Kerana ini merupakan return of investment bagi penaja, kerana penaja memerlukan promosi secara berterusan. Dan jika ia terus dilakukan dengan cemerlang, sudah pasti lebih ramai penaja ingin bekerjasama dengan liga kita. Untuk pada masa hadapan, saya melihat ada 2-3 perkara perlu lihat dengan debatability untuk menjadikan Liga Malaysia setaraf liga luar. Pertama, penganjur mungkin boleh memperluaskan informasi mengenai liga-liga Malaysia dengan penggunaan billboard di tepi-tepi jalan besar dan juga di tepi-tepi jalan seperti highway, ataupun kalau di Kuala Lumpur ni banyak highway yang terbesar lah. Kalau ikut kita ada highway utara selatan, dan di sana pun kita boleh pasang untuk memperkenalkan liga supaya keseluruhan rakyat Malaysia tahu apa yang berlaku dalam liga kita ni. Di Malaysia ni ada kita kadang-kadang mereka ni melihat kepada liga luar, tapi kita liga sendiri. Jadi kita tunjukkan dalam billboard ni bahawa kita ada liga ini. Dan juga dengan promosikan sebegini, jadikan ianya lebih menarik dan pelabur tarik untuk melabur. Agak sukar untuk menentukan jawapan sama ada ya ataupun tidak, kerana akhirnya ia akan bergantung bagaimana sesuatu penajaan itu berjaya diukur. Seperti yang kita sedia maklum, bola sepak di Malaysia adalah merupakan sukan yang paling popular. Apabila kita sebut popular, bermakna ramai penonton, sama ada penonton yang hadir ke stadium maupun penonton yang menonton di kaca televisyen. Key aspek di dalam penajaan adalah bilangan penonton. Tapi ramai penonton bermakna organisasi pihak penaja lebih suka untuk datang dan menaja. Tetapi berdasarkan pengalaman, penaja ni dia agak fussy, kerana mereka selalunya ingin memastikan jenama produk mereka ni dapat diketengahkan sebaik mungkin. Jadi pengukuran untuk penajaan ini adalah bergantung kepada dua aspek utama, iaitu yang pertama dari sudut return on investment, dan yang kedua adalah dari sudut return on branding investment. So dalam format pengukuran antarabangsa, untuk return on investment, sekiranya contoh sebagainya Celcom menaja 1 juta, pada tahun penajaan tersebut mereka perlu menjual produk mereka mesti lebih 3 juta dan ke atas. Dan dari sudut return on branding investment, pengukurannya adalah 3.5 kali ganda. Bermakna dari sudut non-monetary value, so ukuran ini boleh dibuat di mana sekiranya diberi 1 juta, maka pihak penaja akan memperoleh balik sebanyak 3.5 juta. So jadi untuk menentukan nilai non-monetary value sebanyak 3.5 juta ini, pengukurannya adalah berdasarkan kepada 3 aspek utama, iaitu adalah dari sudut ATL, above the line, di mana jenama-jenama produk penaja ini diketengahkan melalui di kaca televisyen, surat khabar, di internet, social media dan sebagainya, YouTube, Facebook. Dan untuk below the line, biasanya jenama ini adalah pada on ground branding seperti airboard, billboard, unipol, poster, banner, banting dan sebagainya. So ada formula untuk mengira supaya akhirnya kita boleh yakinkan kepada penaja bahawa ROBI mereka tercapai. Dalam konteks Liga Profesional Piala Malaysia, saya fikir kerana sukan ini adalah merupakan sukan yang paling popular dan key subjeknya adalah penonton,
saya dapat merasakan bahawa industri penajaan ini akan terus berkembang. Dan Piala Malaysia dan Liga Malaysia ini akan lebih ramai lagi penaja-penaja yang akan berminat kerana mereka akan berjaya untuk mendapatkan objektif dari sudut ROI dan RBI. Tetapi walau bagaimanapun ia bergantung kepada pakej-pakej penajaan yang diberikan kepada pihak penaja. So, pakej penajaan ini perlu menarik. Selain itu, hubungan jangka panjang di antara organisasi pengusaha acara dan juga penaja adalah sangat penting bagi menentukan supaya penajaan ini dapat dijalankan bukan saja untuk pada musim tertentu tapi pada masa akan datang. Episod Kepala Bola berakhir dan pada episod kedua kali ini kita telah membuat penilaian ke atas isu-isu industri sukan bola sepak dan juga isu-isu penajaan. Terima kasih kerana sudi untuk menonton dan jangan lupa pada minggu hadapan kita akan fokus kepada 2 kriteria lagi, iaitu kriteria sama ada kita berjaya untuk membina pemain-pemain muda dan sama ada liga kita membantu pasukan kebangsaan. Jangan lupa untuk memberi komen-komen dan maklum balas kepada rancangan ini, kepada topik-topik yang kita utarakan di alamat email yang tertera di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe di channel SK Sports Channel Malaysia. Terima kasih dan salam bahagia.